Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Tengok negara-negara jiran kita. Setiap temasya Olimpik mesti mereka akan tambah paling tidak satu pingat emas. 22 tahun Indonesia dapat merangkul 2 pingat emas adalah emas yang ke-10 dalam sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Teman-teman, kali ini kejuaraan olahraga Olimpik di Paris masih berlangsung, dan saat ini Indonesia meraih 2 medali emas, sedangkan Malaysia belum mendapatkan satupun medali emas. Nah, di sini ada warga Malaysia yang berkomentar tentang Indonesia saat ini sudah mendapatkan 2 medali emas, sedangkan Malaysia satu pun belum dapat medali emas, dan Indonesia sudah mengumpulkan 10 medali emas sejak mengikuti kejuaraan Olimpik. Teman-teman, yuk kita dengarkan komentar warga Malaysia tentang kejuaraan Olimpik ini. Yuk kita simak sama-sama. Malaysia tak pernah menang walau satu pingat emas pun dalam sukan Olimpik. Sebaliknya Indonesia dah 10 kali, Thailand dah 11 kali, Singapura dapat sekali, Filipina 3 kali, Vietnam pun sekali. Apa cerita ni? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Cuba kaji. Tengok negara-negara jiran kita. Setiap temasya Olimpik mesti mereka akan tambah paling tidak satu pingat emas. Yang penting ada emas. Lepas tu cuba tengok jenis sukan yang negara jiran kita dapat. Adakah hanya sukan badminton atau sukan tipikal yang kita kuasai? Tak. Tengok Indonesia. Tiba-tiba je menang pingat emas memanjat. Ada sesiapa pernah terfikir tak pasal sukan tu? Tak kan? Yang kita pula sepanjang masa target badminton. Lepas tu terjun, lepas tu basikal. Sukan lain tak nak perkasakan ke? Tak nak labur lagi? Banyak dalam sukan yang pelik-pelik ke? Tak cukup dana ke? Tak pernah jumpa jurulatih yang bagus? Pemain yang dilatih pun memang tak boleh nak berubah ke? Apa yang pasti, kita tak perlulah nak gembira sangat dengan pingat gangsa dan perak tu. Korang rasa sukan apa yang patut kita berikan tumpuan lepas ni? Tuliskan dalam ruangan komen dan jangan lupa follow sekali. Sedar tak sedar, Indonesia sudah pun ada 2 pingat emas untuk Olimpik Paris kali ini. Jadi ramai rakyat Indonesia yang DM aku suruh bahas pasal benda ni. Okey, aku akan bahas. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, tekan dulu butang follow. Dah follow. Mantap cuy. Emas pertama dimenangi oleh Frederick Leonardo. Kalau ikutkan, yang ini memang agak expected sebab dekat pusingan awal tu pun dia dah pecahkan rekod, dah buat world record. Jadi tak pelik lah untuk melihat dia mara ke final dan menang pingat emas sekaligus. Memang laju gila weh dia panjat. Emas yang kedua pula diraih oleh Rizky Juniansyah dalam acara weightlifting. Yang ini lebih manis. Okey, sebab apa? Ini pertama kali sejak 32 tahun Indonesia dapat merangkul 2 pingat emas dalam satu edisi. Ini juga adalah emas yang ke-10 dalam sejarah Indonesia, dan ini juga emas pertama dari segi weightlifting, dan dia juga adalah peraih medal emas termuda Indonesia. Usianya baru sahaja 21 tahun. Bayangkan 21 tahun dah menang pingat emas untuk Indonesia. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Indonesia. Macam biasa, bila dah macam ni, biasalah mereka dah mula membahan Malaysia, sombong amat. Tapi kita relax saja, kita jadikan ini sebagai challenge untuk kita pun dapat juga pingat emas satu hari nanti. Alright, korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan yang belum follow lagi akaun ni, please masih berharap follow. Belum mendapatkan. Tahniah kepada kontijen negara jiran kita, iaitu Frederick Leonardo, telah merangkul pingat emas kedua untuk Indonesia pada Olimpik Paris 2024.
dia telah mengalahkan kontingen daripada China. Yang ramai-ramai tu China dengan masa ketepatan 4.75 saat sahaja. Macam kucing panjat pokok. Disebabkan mendapat pingat emas, Indonesia kini naik ranking ke tangga ke-28 table Olimpik 2024 Paris. Tahniah ya, Hobin Jan Hobin. Berikut warga Malaysia yang mengkritik kontingen Olimpik Malaysia. Dia sangat kecewa dengan kedudukan Malaysia. Di sini ada beberapa komentar melalui akun medsosnya. Inilah komentar-komentar dari fans Malaysia melihat Indonesia yang meraih 2 medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Sudah 2 kali Indonesia menang pingat kat Olimpik Paris, Malaysia sampai bersarapon susah. Setiap edisi Olimpik negara ASEAN lain berapa target emas hendak dibawa pulang, sedangkan Malaysia target 1 emas pun tak dapat. Kalau ada pertandingan congkak, mungkin kita ada peluang dapat emas. Dapat sampai sekarang. Indonesia setiap Olimpik pasti dapat emas. Indonesia hantar 29 atlet saja tapi boleh dapat emas. Tahniah. Tingkat emas pertama dalam sejarah Indonesia selain dari badminton. Dulu Indonesia senang-senang menang emas badminton Olimpik. Sekarang badminton pun sudah susah. Banyak negara sudah masuk. Dia pergi panjat dinding untuk emas. Mudah-mudahan Malaysia juga dapat tingkat emas. Sungguh mengharumkan nama Indonesia. Sepak takraw tak adakah? Boleh sudah Malaysia fokus acara ini. Peringkat akar umbi pun ramai yang berbakat. Fedek ini asal Malaysia yang duduk di Melaka. Malaysia nanti Azizul bawa emas, tunggulah. Indonesia pun sudah ada emas. Malaysia bila lagi? Dari segi kedudukan klasemen medali tak boleh pintas Malaysia lagi. Olimpik kali ini dia susun pingat paling banyak. Para Malaysia kan kuat dan handal panjat pokok kelapa. Patut ikut sukan nih. Ada peluang dapat pingat emas dan hadiah 1 juta ringgit. Harap sehari 2 lagi ada tajuk Azizul Hasni sumbang pingat emas pertama untuk Malaysia, insya Allah. Tahniah negara Indonesia, memang powerful player dia, mantap. Sementara itu Malaysia sedang menanti emas pertama. Masih Sukan awal-awal entahlah Olimpik ni adoi. Dah takraw pasukan pun boleh jadi sukan. Tahniah, Malaysia perlu pelajari dari Indonesia. Mentaliti sukan untuk negara. Tahniah jiran harus dibanggakan. Adakah Malaysia ni ada badi sumbang ke tak dapat emas? Malaysia masih berpeluang pingat emas. Dia masuk semifinal kan? Gitu saja Indonesia boleh emas Olimpik. Pertama dalam sejarah Olimpik Indonesia kah atau baru edisi kali ini? Tahniah Indonesia, sukan baru yang dapat emas, manakala Malaysia masih berangan emas pada sukan tradisi di bulu tangkis. Peliklah, asal Malaysia tak ada atlet sukan-sukan macam ni. Sementara itu kita kadang-kadang cemburu tengok negara lain menang emas. Tahu kalau ada game ini dulu-dulu, aku sudah wakil Malaysia dah. Sebab kat Indonesia tak ada Norsia, bolehlah dapat emas Olimpik. Saya yakin 100% kali ini Malaysia pun pasti dapat medali emas. Malaysia bakal menang acara pegawai yang paling ramai ke Paris. Dari bola sepak ke acara sukan, orang yang bertanggung jawab pegang sukan Malaysia, coba rendahkan ego. Tak salah tiru dari yang sudah terbukti berjaya macam Indonesia. Malaysia patut fokus sukan macam ni. Semoga Malaysia juga bisa menyusul pingat emasnya Indonesia ya. Malaysia terus berharap negara serantau sudah merasa emas. Kita lambung sajalah secara kecil-kecilan dekat sungai. Bolehlah Malaysia tumpang cuti peristiwa. Terbaik Malaysia tak pernah lagi menang emas apa-apa pun di sukan Olimpik.
Begitulah tadi komentar warga Malaysia tentang kejuaraan olahraga Olimpik di Paris, dan sampai saat ini Malaysia masih berharap untuk mendapatkan pingat emas. Indonesia sudah mendapatkan 2 emas. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.